Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, di mana tidak ada nikmat yang lebih besar selain nikmat merasakan yang sebelum ini kita belum lagi disebut hidup, belum lagi ada. Lalu dia bagi ada hidup, maka kita mengetahui seperti mana Adam mengetahui, iaitu yang hidup itu hanya Allah. Jadi yang membuktikan bila dia dimasukkan roh, masuk hidup, dia bersin lalu diajarkan Allah. Ataupun Allah lah memuji dirinya sendiri sebenarnya. Dengan perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu aku memuji diriku sendiri. Ya, ini maknanya cara kita nak meletakkan tauhid yang hakiki. Tauhid yang sampai kepada dinding zat. Ya, kalau tidak kita mengaku kita yang memuji, maka masih lagi berhijab. Berhijab, mana Allah tu depan lagi ke belakang, ke atas, ke bawah, masih lagi hijab lagi. Tapi bila kita mengatakan bukan kita yang mengatakan puji itu, tetapi kalam itu adalah kalam dia, menunjukkan dia memuji dirinya untuk menzahirkan yang dia itulah yang mengeluarkan kalam itu, mengatakan ya mutakali, akulah yang berkata-kata itu. Ya mutakal, tidaklah kita ni berkata-kata, la mutakalim, kita tidak berkata-kata, melainkan kata-kata itu ya mutakal, dialah yang berkata-kata. Ini yang betul-betul kita nak kena fahamkan. Setiap kali mukadimah saya tekankan, ataupun siapa-siapa yang dah duduk di makam ni, terus harus saya tegaskan yang lain-lain juga, termasuk diri saya sendiri, supaya bertambah kita yakin, hakul yakin, sampai tidak ada lagi perasaan was-was. Hingga kan sentiasa mana pun kita pergi, mana pun dicampak, kita berpegang teguh dengan akidah tauhid, iaitu meyakini, bukan melepaskan. Bukan melepaskan kejap rasa ada kita lepaskan. Itu kita melepaskan tu. Kejap pula ada dia, kita pula tak ada. Kejap ada kita, ada dia pula. Itu maknanya kita melepaskan. Maknanya kita tidak boleh melepaskan. Sentiasa berpegang, dialah yang mengesakan diri dia. Dialah yang maha hidup. Kita ni menunjukkan dia yang hidup, bukan kita ni memiliki hidup. Nanti ada orang cakap, saja ni pandai cakap, habis yang hidup banyak-banyak ni kan kita disuruh menyembah kepada Allah. Kita apa? Masih lagi dia tidak mengaji tauhid yang hakiki lagi. Masih lagi dia tidak mengimani lagi la ilaha illallah. Sebab masih lagi keraguan, masih ada lagi rasa ada diri dia,
menunjukkan itu masih lagi was-was dengan Allah, masih tidak yakin lagi. Belum boleh disebut lagi kalau Allah sebut dalam Quran innal ladzina amanu. Belum lagi. Bila disebut Allah kata sesungguhnya orang beriman, kita jangan syok lah. Kita belum lagi beriman, masih lagi rasa keakuan diri. Aku yang solat, aku yang puasa, aku yang bagi zakat. Aku lagi. Maknanya kita nampak sangat belum lagi meyakini bahawa apa saja perbuatan yang kita lakukan adalah dia menunjukkan kedirian keesaan kedirian dia. Esa tu maknanya tunggal, bukan ada dua pun. Itu tadi. Kita ni bergerak tak boleh kita yang gerak sendiri, tak boleh ada perkataan tu. Aku ni bercakap ni Allah yang bagi cakap. Bukannya kita yang boleh bercakap. Nanti bila kita perhatikan, bila kita nanti berada, cuba tidur, nanti mimpi. Boleh tak kita menyusun perkataan kita dalam mimpi tu? Mana boleh? Tak boleh. Sebab itu semua susunan anda. Walaupun kita rasa kita susun, tapi sebenarnya datang daripada mana tu? Kehendak tu. Untuk nyusun tu. Jadi bila kita dalam mimpi aja tak boleh buat apa, kita sedar sebenarnya apa yang dalam mimpi kita, itulah juga. Di luar mimpi. Waktu jaga kita. Dia juga yang nyusun. Abang tak tahu kejap lagi abang nak makan apa. Tapi yang pasti tadi Allah telah tentukan kita makan sekian ikan, masak lemak. Berapa orang kita makan. Kita pernah terlintas ke berapa orang kita nak makan sebelumnya? Kita tak tahu. Ipan masak nasi, Ipan ingat makan dengan abah je kan. Tapi ternyata Allah hantar 2 lagi makan sama-sama. Jadi ada kita tahu apa akan datang ke depan. Tak tahu. Sesaat ke depan pun sebenarnya semua tapi susah kita ni nak letak situ. Sebab dah terbiasa. Dah terbiasa mengatakan aku ada, Allah pun ada. Aku boleh susun, Allah pun boleh susun. La haula wala quwwata. Maknanya kita tak meyakini lagi la ilaha illallah. Kita hanya menyebut. Kita tak beres lagi. Jadi ini yang kita menghadapi sekarang ni. Manusia-manusia akhir zaman ni yang begitu. Belum lagi beres satu bab, dia dah. Bab yang penting ni tadi. La ilaha il. Mengatakan tak ada. Belum Muhammad Rasulullah lagi. La tu pun belum lagi. Masih rasa ada diri. La pun tak lepas lagi. Dah ambil lagi ayat lain. Sedangkan la tu adalah pegangan. La tu adalah pegangan. Kita ni tak jangan ingat ada lah pegangan macam nak main pedang semalam macam. Pegangan dia mesti jangan main pedang tu macam mana pun. Biar putus tangan kita jangan. Itu dia. Itu asas dia. Kalau dah pegang pun lembik tak ada makna kita nak lawan dalam keadaan habis. Jadi apa handal macam mana kau main pedang, genggaman tetap jangan itu asas dia. Jadi kau tinggi mana pun ilmu kau, tetap genggaman kau adalah bukan kau ada Allah. Tu pegangan, genggaman kita. Ini tak beres lagi tu pasal kita mudah lepas. Ya, Nabi Muhammad SAW akan datang umatku memegang iman seperti memegang bara api. Sebab kita tak bereskan lagi ni belajar. Tu pasal susah kita nak pegang. Mudah terlepas. Dan kita tak sedar dia terlepas berapa kali dah. Siang beriman, malam kafir. Malam beriman, siang kafir pula. Bertukar-tukar lah. Ada tu berterusan kita tak sedar. Kita dah keluar daripada mentauhidkan Allah. Kita dah maknanya dah mensekutukan Allah. Kita tak sedar. Kita ingat sekutukan Allah sembah patung, sembah tu. Mana ada aku tetap sembah Allah Ta'ala. Itu dari segi luaran memang kau tak sembah patung. Tapi segi dalaman kau dah menyembah diri. Berhala diri kau tu tadi. Keakuan diri kau tu berhala paling jahat. Itu paling tersembunyi. Paling kau kena perangi, kata Rasulullah. Kalau kau tak perangi, kau akan kalah dengan yang lain-lain. Diri kau lah musuh paling utama. Baru iblis, baru yang lain. Dia menunggu kau. Kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau aja tombang, mudahlah yang lain. Dia tak payah iblis datang, kuncu-kuncu dia, balaci dia, perebet dia datang, habis dah. Sebab kita tak belajar mengaji. Macam mana Rasulullah suruh kita apa-apa pun mentauhidkan Allah. Betul-betul kena kenal Allah. Ataupun kenal diri, kenal Allah.
Bersungguh-sungguh. Ada manusia sekarang, jarang kita dengar yang nak sungguh-sungguh anak dia kenal Allah sebelum dia akil balik. Ada? Semuanya selain dia, banyakkan lah. Jarang kita dengar. Aku sebelum anak aku ni akil balik, aku nak pastikan dia sampai akil balik, dia dah kenal Allah. Itu makna akil akal dia sampai dia dah kenal Allah. Itu patut nama dia akil balik. Ini dah sampai tua bangka pun tak akil balik. Sebab masih tak kenal Allah, bagi saya belum akil balik. Tapi tenang-tenang buat ibadah ni. Bukan saya cakap tak boleh. Bukan buatlah banyak pun. Tapi Allah tu akan nampak lebih banyak kerosakan. Bukan saya tak bagi buat dia. Tapi Allah nampak akan banyak sebab engkau tak kenal Allah dulu. Allah suruh kenal dia dulu. La ilaha illallah. Tu makna kau kena tahu kau tak ada yang ada. Kau kena kenal yang adanya aku. Tu la ilaha illallah tu. Kenal aku. Kenal aku. La ilaha illallah. Kenal aku. Jangan terus sembah. Kenal aku dulu. Kita tak bersih la ilaha illallah. Tiada Tuhan terus melainkan Allah. Dah. Allah macam mana kita pun tak faham. Nak kenal Allah macam mana dia kata. Lah, kau pergi cari orang arif billah. Zaman Nabi ajarkan pada umat dia, sahabat-sahabat dia, umat dia ni dulu 13 tahun tauhid. Itu bagi Nabi, bagi kita lagi hari-hari kena belajar, hari-hari nak kena. Nabi aja ajar pada sahabat 13 tahun, kita lagi kena hari-hari, siang malam pagi petang belajar tauhid. Supaya kita bertambah lebur, tak ada rasa di. Apa lagi kamu rasa macam tak payah belajar, tak payah perlu, janji dah sebut nama Allah tu kita kenal. Itu kau sebut ratus ribu satu hari, bertahun-tahun, Allah tetap kata engkau masih tak kenal aku. Bila tak kenal aku, maka aku menyaut pun kau tak dengar. Aku menyaut, aku memanggil kau pun kau tak dengar. Sebab apa? Engkau dah beramal, kau tak kenal aku. Jadi engkau beramal, kau nakkan balasan. Kau nakkan ganjaran. Bukan akunya yang kau nak. Tapi kalau engkau dah kenal aku, untunglah engkau dah dapat aku. Bila dapat aku, apa saja syurga, nikmat mana akan jadi milik engkau. Sebab Allah dah bagi tahu dalam hadis kursi, semua yang aku jadikan nikmat-nikmat ni untuk engkau, wahai manusia. Tapi engkau manusia untuk aku khas. Kita dah silap, kita pergi cari yang Allah dah janjikan nikmat-nikmat tu untuk kita pergi kejar. Larilah benda tu. Benda tu dah memang khas untuk kamu. Dia memang akan datang kepada kamu. Kamu pergi kejar apa? Yang kamu tu patut kepada Allah. Duduk wa qada rabbuka alla ta'budu. Dengan Allah, ikut sistem Allah. Jangan ada rasa diri, itu sistem Allah. Ini kamu tak dengan Allah, kamu bersama dengan yang Allah dah janjikan, di benda tu akan lari. Ataupun kau akan dapat benda tu, dia tak akan memuaskan kau. Sebab kau tak faham. Betapa banyak manusia jahil tentang Allah. Kalau jahil tentang kemodenan, jahil itu jahil biasa. Tapi kalau dah jahil dengan Allah ni, bahaya. Serugi-rugi manusia. Dah pencipta dia tak kenal. Ya Allah. Apa ahli tuju aku hidup? Tak tahu. Dia tahu bangun tidur, apa kau nak bagi? Ya Allah, apa ni? Aku tak dapat mengamuk, macam-macam memberontak. Hidup kau dalam keadaan berada dalam azab, berada dalam kebingungan. Apa ni? Bukan kebingungan. Maknanya berada dalam kesesatan. Tapi kamu tak rasa itu sesat. Sebab bila ada rasa kedirian dan selain daripada Allah, maknanya itu sesat. Ini yang betul-betul ada rasa diri itu. Maknanya yang ada hanya Allah, tak ada diri itu tadi. Itu yang betul. Itulah tempat ihdinas siratal mustaqim. Yang dia dibagi tahu jalan yang benar tu adalah meniadakan diri. Tapi kau minta hari-hari 20 tahun ihdinas siratal mustaqim macam mana? Kau dah minta lama ni. Macam mana? Entah. Minta je lah. La haula wala quwata illa. Tak dikaji, tak dicari guru untuk faham jalan yang lurus tu macam mana. Kita kena pastikan dulu. Kita yakin jalan yang lurus tu macam mana. Dan dia terangkan tadi, mesti kenal diri. Bila kita kenal diri, baru kita tahu jalan yang lurus tu tak ada jangan ada rasa. Habis segala hidup kita ni dikontrol oleh Allah 24 jam.
Ada rasa diri, lah astagfirullahalazim, aku silap, ya Allah. Aku ada rasa macam aku nak susun, aku, ya Allah minta maaf. Cepat. Orang-orang yang betul-betul dengan Allah ni, dia sikit aja silap, dia cepat sensitif. Dia sebab dia tak nak soal dosa-dosa lain. Dosa ni dia jaga ya. Ada kedirian ni membuka pintu maksiat yang lain, dia kata. Jadi dia jaga kat situ. Jangan sampai nak ingat ada diri dah. Dia cari jalan minta pada Allah supaya bagi pada dia wazidanahum huda. Minta selalu tambahan dalam hidup dia hidayah Allah. Tambah ya Allah hidayah pada aku. Ke depan ni kau tak dapat hidayah kau tak tunjuk, aku tak tahu nak buat macam mana. Aku rasa aku pula yang buat. Aku rasa aku yang buat ni buat tu. Jadi tolonglah bila Allah bagi hidayah petunjuk, maka kita berbuat ikut petunjuk Allah setiap detik dan saat. Macam mana Rasulullah SAW berdoa. Jangan biarkan aku urus diriku sendiri walau sesaat. Nabi sendiri yang dah. Allah Ta'ala kata bijaksana hamba-Ku itu Muhammad masih lagi minta lagi pada Allah. Tolong jangan bagi aku. Walaupun Allah dah bagi kebijaksanaan pada Rasulullah, tetap Rasulullah adab dia. Ya Allah, jangan biar aku urus. Takut dia walaupun dah ada contohnya 20 PhD lah, tetap dia nak bergantung kepada Allah. Itu cara untuk kita betul-betul beradab dengan Allah. Beradab. Kenapa beradab? Tanda beradab. Tak ada rasa kediri. Adab lah tu. Bila kau nak rasa ada diri, mula kau tu dah memberontak. Engkau yang ada kekuatan, engkau yang hidup. Itu mula kau dah mendatangkan sesuatu, maknanya rasa engkau boleh melakukan tanpa Allah Ta'ala ibaratnya. Padahal setiap detik nafas kau turun dan naik, semuanya diuruskan oleh Allah. Dia naikkan nafas, turunkan nafas, berhenti nafas. Kita terkelip berapa hari, satu hari ini berapa kali. Boleh kita kira berapa kali. Tapi Allah tahu berapa sekelip mata kita pun satu hari ini berapa kali diizinkan. Boleh kita nak mikir itu semua? Boleh. Allah yang semua uruskan. Dia tahu berapa banyak pendengaran yang kau dengar hari ni. Berapa yang baik, berapa yang tak baik. Hati kau macam mana. Datang rasa nak makan apa. Semua dia dah susun. 4,000 tahun dulu dah. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kata. 4,000 tahun dulu dia dah tahu kita nak makan apa ni hari. Itu 4,000 tahun pun dah lama. Dan nampak kekuasaan Allah. Kita nak tengok lebih lagi, tak payahlah. 4,000 tahun pun Allah dah tahu apa kita nak makan hari ni. Nampak hebat kita, hebat Allah SWT. Mengapa kita masih lagi nak memakai diri kita yang pakaian kita adalah fakir. Apa fakir tu? Tak ada kedirian, tak punya apa-apa. Pandai Pan. Fakir tu maknanya sangat memerlukan Allah. Sangat memerlukan Allah 24. Nafas kita tu naik sentiasa, dialah yang punya, tak ada apa-apa. Fakir kita ni. Nafas kita naik turun pun dia yang susun, punya fakir ini kita. Itu Allah bagi tahu sesungguhnya kita ni semua adalah fakir. Tak dapat nak buat apa tanpa izin Allah. Nafas kita naik, kalau dia kata tak boleh turun, tak turun. Jangan sombong. Tak, aku yang naikkan, aku turun. Nafas aku. Jangan. Sampai masa nanti baru kau sedar. Kau dah terjongkit kena ICU, koma, baru kau tahu. Kau nak menafas pakai apa? Oksigen apa tu? Bantuan apa? Nafasan, baru kau tahu. 1 jam, RM1,500. Oksigen untuk naikkan pernafasan kau. Untuk tolong nak sokong tolak. Allah dah bagi berapa banyak pernafasan kau. Kalau kau kali-kali berapa juta kau kena bayar. Tapi Allah tak. Allah suruh kita berfikir bersyukur, pulangkan balik. Engkaulah yang berkuasa ya Allah. Memberikan aku hidup. Aku tak punya hidup ya Allah. Tolonglah uruskan diri aku ya Allah. Begitu kalau orang yang cerdik. Dia tahu dia fakir, tak punya apa-apa. Mengharapkan selalu kepada Allah. Fakir tu. Syekh Irfan cakap fakir tu tak punya apa? Tak punya apa-apa. Bila tak punya apa-apa, nafas pun tak.
Nafas pun tak ada. Penglihatan pun tak ada. Hidup pun tak ada. Fakir lah. Bukan sekadar cakap fakir. Bawakan dalam kehidupan. Ini cakap fakir. Tapi dalam kehidupan kita masih lagi aku yang kuat berjalan. Aku yang nak makan ni. Aku yang... tak boleh. Fakir ni sentiasa nak bawa dalam kehidupan kita. Kita tak memiliki apa-apa. Kita berjalan pun kita rasa dia yang gerakkan. Boleh, Wan? Jadi kita kena latihan lah. Abah pun kadang-kadang terlupa. Tapi kita bila dah tahu ni, kita buat dalam kehidupan. Kita sungguh-sungguh. Dudukkan makom tu. Bukan sekadar kita mengaji ni, kita nak dengar je. Halwa telinga. Bukan. Kita nak bawa. Tu. Ada satu guru ni. Guru. Ini zaman 700 tahun dululah. Maknanya dia ni kira macam peringkat tabi'in lah. Selepas sahabat. Dia jumpa dengan sahabat lah. Dia wali Allah ni. Dia punya gelaran dia wali Allah ni. Orang gelarkan dia. Maknanya orang arif bila bagian adab. Pernah dengar? Maknanya dia ni terkenal dalam bahagian adab. Adab apa? Bukan adat istiadat, adab. Di bahasa Arab dia adib. Akhlak nama dia. Adib, akhlak. Dan bahasa kita dia panggil adab. Adab dia. Dia pakar dalam bagian adab-adab dengan guru ni. Jadi anak murid dia pun wali Allah juga, belajar dengan dia. Jadi anak murid dia duduk dalam khalwat. Dia berzikir, cukup masa, dia pun anak murid dia keluar daripada solok. Keluar daripada solok dah lama sangat kan, dia keluar. Semua bercakap ni. Tumbuh-tumbuhan ni kata, aku obat ni. Aku obat ni. Semua tumbuhan bercakap dengan dia. Ambillah aku obat ni. Aku penawar ni, Semua tumbuh-tumbuhan yang dia lalu tu, semua bercakap dengan dia. Punya dia, wali Allah ni. Jadi dia kebingungan lah, semua suruh ambil dia. Tumbuh-tumbuhan ni. Anak murid dia lah. Dia belajar dengan guru ni. Guru dia ni, raja bagian adab. Maknanya, memang arif lah bagian adab tentang Allah Ta'ala ni. Kita nak jumpa orang yang adab dia dengan Allah Ta'ala dia tinggi. Susah. Tapi dia ni, anak murid ni wali Allah juga, belajar dengan guru dia gitu. Guru dia taraf dia arif tentang adib ataupun arif tentang adab dengan Allah. Jadi dia tak belajar bagian ayat. Dia suruh zikir Allah. Cukup masa dia ni dah rasa apa, cukup dia keluar, anak murid ni keluar. Bila keluar, setiap tumbuhan bercakap dengan dia. Aku ubat ni, abad aku. Dia makan kan. Tapi pokok masalahnya bila dia dah sampai zikir dia dah sampai kesucian, benda pokok-pokok tumbuhan ni semua bercakap, aku ubat ni, aku ubat kencing manis. Contohlah, aku ubat gaut, contohlah pokok-pokok tumbuhan yang dilalu tu semua suruh ambil lah. Jadi dia macam bingung. Dia jumpa guru dia. Dia macam dia menemui keadaan yang sangat pelik lah. Tumbuhan tu cakap suruh ambil dia, aku ubat ni. Jadi dia pun cakap dengan guru dia, aku mengalami keadaan yang selepas solok, selepas melakukan khalwat. Ya, dia kata, dengan Allah Subhanahu Wa Taala mana aku tumpukan Allah. Jadi dia kata, guru dia cakap sikit dia. Kamu tak dapat baca tu adalah teguran Allah. Nampak? Teguran Allah, dia kata. Dia tu ingat tadi dia nak cerita dengan guru dia bahawa dia dah kasyaf lah. Tapi guru dia kata, bukan belum lagi. Itu adalah satu dosa. Satu dosa di sisi Allah. Ya wali Allah anak murid dia. Dosa. Ampunkan aku ya Allah. Terima kasih guru sedarkan aku. Nampak? Anak murid yang kasyaf ni pun dia sedar. Guru tu kata, tujuan kau adalah manfaat tu bukan pada tumbuhan, penyembuh tu bukan pada tumbuhan, pada Allah. Jadi apa tumbuh-tumbuhan bercakap sebenarnya? Allah nak suruh kau beristighfar, memohon ampun. Engkau tak boleh menyembuhkan aku. Patut kau kena cakap begitu. Guru dia cakap.
Kau kena beradab dengan Allah. Kau tak ada adab tu waktu tu. Tapi guru dia cakap lagi lembut lah. Ni saya kupaskan. Tapi guru, anak murid dia sedar cepat. Ampunkan aku, ya Allah, aku silap. Aku pergi layan dia buat apa. Aku rasa macam kebingungan, rasa macam nak ambil ke tak nak ambil lagi. Padahal aku kena cakap dengan dia. Engkau tak boleh bagi apa manfaat dan mendorak yang ada boleh punya. Atau aku kena bagi. Sebab matlamat aku berzikir Allah, Allah, Allah khalwat tadi. Nakkan Allah hadap dia. Nampak? Cara guru tu ajar. Engkau dah dapat hebat pun benda ni bercakap dengan kau macam Nabi Sulaiman. Dia kuda boleh. Tetap guru dia cakap. Kau kena minta ampun. Silap kau. Sebab tujuan kau adalah nampak? Itu betul guru yang macam tu kita nak. Bila ada kelebihan anak murid dah kita pun, kau ni anak murid aku. Tak. Itu bukan kebanggaan guru yang betul-betul arif billah. Kalau kebanggaan dia, itu engkau tertipu. Walaupun kau boleh jalan atas air, kau boleh terbang, kau boleh buat apa pun, engkau minta ampunlah kepada Allah banyak-banyak. Hal tujuan kau adalah kau sentiasa dengan Allah, tak ada kedirian kau. Itu baru aku terima sebagai anak murid aku. Sebab Allah kurniakan adab dengan Allah Ta'ala. Wahanallah. Tu Rasulullah SAW, para Rasul, Nabi-Nabi, semuanya wali-wali Allah, adab dia dengan Allah dijaga. Tak mau ada kedirian. Bila ada kedirian, jadi kita akan melayan. Seolah-olah kita jadi takjub dengan kita punya amalan. Benda ni datang. Bagi orang-orang ahli, arif tentang adab dengan Allah, bagi dia tengok kita kena istighfar. Kalau kita ni datang, kita rasa macam kita bangga depan dia. Tak, dia kata kau kena istighfar, minta ampun. Sebab masih lagi kau melayan benda-benda tu. Allah tu lebih penting. Sungguh pun dia kata dia boleh bagi manfaat bagi ini. Tetap juga engkau kena berpegang Allah yang boleh bagi dan menolak. Di situ orang ahli Allah ni. Itu saya cakap tadi. Kita belajar ilmu tauhid ni kena betul-betul sampai dinding tauhid gitu. Kita tak ada, maknanya aku dah mengalami segala kepahitan, kata Sayyidina Ali. Aku dah menemui segala jenis pahit-pahit, rintangan yang susah-susah, kata Sayyidina Ali. Dalam hidup aku. Tapi tak ada kepahitan, rintangan yang paling berat sekali. Yang paling pahit sekali adalah bila aku bersandarkan kepada makhluk. Ataupun aku sendiri, aku bersandar pada diriku sendiri. Itu yang paling pahit daripada segala pahitnya aku. Makna apa maksudnya? Kita bersandar pada diri kita pun itu yang paling pahit sekali. Macam mana nak ajar diri kita supaya sentiasa bersandar kepada Allah. Kita pun tak bersandar pada diri kita sendiri. Ilmu kita pun kita tak sandarkan. Yang kita dapat daripada Allah ilmu, kita tak bersandar pada ilmu tu. Itu pun ujian lagi. Walaupun ilmu tu kita baca boleh gini, tetap juga kita letak tepi sandaran kita 24 jam. Tu maksud Sayyidina Ali cakap. Kita mau cari macam tu punya mursyid, macam tu punya guru. Macam Rasulullah SAW, sahabat-sahabat semua dapat jumpa. Sahabat pula dia ajar tabi'in. Wali-wali Allah pula dia dapat. Sampai ke kita sekarang, pengakhir zaman ni, manusia dah tak mahukan Allah Ta'ala. Sedihnya lah. Bila engkau tu diciptakan oleh Allah untuk mentajalikan Allah, engkau tak kenal, ya Allah. Mana kau tak tahu apa hala tuju hidup kau. Bila kau tak tahu hala tuju hidup kau, itu yang cakap tadi. Lebih teruk daripada binatang ternak. Kau buat ikut suka kau. Tengok sekarang ni. Nak bunuh orang ke, nak fitnah orang lebih jahat daripada pembunuhan ke, nak macam-macam dia tak ada malu dia. Lelaki perempuan baik, perempuan baik, tak ada malu dah, tak ada.
Anak-anak dah jadi kurang ajar dengan mak ayah. Macam-macam kita lihat sekarang ni. Bukan kita tak lihat apa yang Rasulullah bagi tahu, tanda-tanda datang kiamat tu nak dekat, akhir zaman. Ini. Yang banyak bawa kereta pergi kerja sekarang perempuan. Berpakaian tetapi telanjang. Tu. Anak-anak deraka pada mak bapak banyak. Suami tak buat sebarangan dengan isteri buat sukati. Macam-macam kita melihat. Pemimpin-pemimpin kita dah tak kira dah halal haram. Manusia dah banyak amalkan riba. Banyak sekarang bank-bank tu semua riba. Siapa yang nak bentras? Semua tak boleh buat apa. Semuanya ikut riba. Siapa yang nak nentang? Datang ulama. Ulama lagi sign kan ada. Bukan ulama sini lah, ulama tempat lain. Dia sign lagi pula, mengiyakan pula bank tu. Bank tu dah tentu riba. Dia buat Islamik pula. Jawab kau nanti. Tu mufti ulama, dia akan ke depan dulu. Jawablah. Gitu. Sebab dia dah penyakit, ulama tu penyakit waham, iaitu cinta dunia takut mati. Takut mati yang melampau sangat, iaitu seolah-olah dia rasa macam nak hidup lama, dia kumpul macam-macam. Tapi dia ulama, dia alim sana, kitab ni kita. Tapi ulama dia ulama suk gelaran dia. Bukan ulama yang Allah Ta'ala kata yang betul-betul ulama. Yang takut pada aku, yang kenal pada aku, tu ulama. Ini sekadar ahli kitab. Tak takut, dia tak takut. Dia buat sebarangan. Tu. Kalau tiba time orang bawahan, dia tegakkan hukum betul. Orang bawah kan orang awam. Kena orang atasan yang lantik dia jadi mufti tadi, tak apa, saya boleh padam, tak apa. Halal boleh jadi haram, haram boleh jadi halal. Ataupun jadi mubah ke, dia ubahkan sikit. Haram boleh jadi harus ke apa, dia ubah. Dia ikut, dia memandukan ayat, dia ikut awak nak. Dia gunakan hadis, ikut awak nak. Allah tahu. Allah dan orang-orang ahli Allah tahu. Kau buatlah macam mana pun, tetap kebenaran tu akan jelas nampak. Kau jangan nanti engkau kata bertolak sana, tolak sini, tak ada. Sendiri tanggung. Sebab engkau yang berkehendak. Walaupun orang tu paksa, pemimpin tu paksa, tapi sebenarnya engkau yang tak. Kalau engkau betul-betul, engkau akan lari daripada pemimpin yang zalim. Bukan kita nak menentang kerajaan, tapi inilah yang hakikat sebenar kita menghadapi. Ambil. Betul. Alhamdulillah. Begitulah Rasulullah SAW. Keadaannya gitu juga. Dia akan sentiasa membawa ilahun wa, sentiasa mengesakan Allah. Ya, jadi orang-orang yang bersama dengan dia tetap membawa mengesakan Allah. Walaupun orang tu jauh 1500 tahun dekat tak bersama dengan Rasulullah zaman Rasulullah, tapi dia membawa tauhid. Tetap dia bersama dengan Rasulullah. Bila bersama dengan Rasulullah, bersama Allah, bersama Imam Mahdi, bersama golongan orang only fi aibah. Kan semalam saya cakap, kenal semua nanti orang ahli ibadah tadi, satu grup, satu train tu tadi, semua akan kenal kita. Bila kita datang tu, dia dah biasa kenal kita. Walaupun kita tak biasa jumpa dia, tapi dia tahu kita bawa tauhid ni, dia tetap kenal. Dan kita pun bila jumpa dengan dia, kita macam kenal dia dah lama. Padahal kita baru jumpa. Macam tu sekali orang yang ahli, betul-betul ahli Allah ni. Di dunia lagi dia dah kenal dia punya. Seperti mana kita dulu di alam roh. Roh tadi, roh kita kalau dah dikeluarkan kepada roh-roh orang-orang yang mukmin, maknanya pasti nanti bila kita masuk ke rahim ibu kita, kita akan jadi orang mukmin. Tapi roh tu tadi daripada tu dia jadi roh orang-orang yang engkar, Yahudi ke Nasrani ke, semua ada roh-roh tu. Pasti dia akan. Jadi semua dalam pengetahuan Allah. Roh lagi Allah dah tahu. Dah letakkan dia punya chip dia sebagai Yahudi ke Nasrani ke.
apa ni, watak iblis ke apa semua, watak orang mukmin ke orang soleh semua ada. Pengetahuan semua di tangan Allah. Ikut Allah susun nanti nak kau jadi macam mana. Jadi kita ni bersyukur apa yang Allah tempur kita menjadi macam ni, kita bersyukur. Sebab kita tahu kita hanya nakkan dia. Bagi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tak terfikir ke situ. Dia rasa cukupnya di sini. Padahal di sisi Allah dah mengetahui tempat-tempat dia tu. Cuma dia tak melaksanakan, jangan salahkan qada dan qadar Allah. Itu dah memang rahsia Allah. Tapi kita tu tadi, alhamdulillah, mengetahui itu. Maka Allah Ta'ala kata, tetap macam mana pun kena tetap. Roh tu urusan aku. Jangan kau nak ajar. Yang penting kau selalu dengan aku. Jadi kita tak tahu. Ini urusan-urusan Allah. Kita hanya bersyukur kepada Allah. Kita dapat rasakan kita tidak ada yang ada. Hanya dia. Dia yang tahu kon. Nak buat macam mana kita tak tahu. Mana boleh kalau tu aku mencuri ke apa? Allah yang suruh curi ke? Curilah. Kalau kau diizinkan pergi. Takut tak sempat nak curi, dia dah pindahkan otak kau ke lain. Tu. Habis orang-orang tu itu dah ditakdirkan Allah, dah lepas. Semua dalam pengetahuan Allah. Yang ke depan ni kau jangan nak duga-duga. Kau serah saja pada Allah, yang penting kau dengan Allah. Nanti dia akan adjust kau nak macam mana. Itu kau rasa ke depan ni kau boleh curi, cubalah. Silapnya kau pergi ke sana, dia bagi kau selera untuk duduk makan kat kedai mamak pula dah. Dia ubahkan yang kau dah tak jadi curi. Jangan main-main. Jangan kita ingat kita yang susun sesuatu rencana, semua Allah. Kita fakir. Allah Ta'ala, kita sangat memerlukan Allah. Sangat-sangat. Pasal kita tak ada daya upah. Ya. Tak ada apa pun pada kita. Semuanya dia je semuanya. Tu. Susah kalau orang tak faham, tak belajar mengaji ni. Memang dia tetap dia nak rasa ada diri dia juga. Nak rasa pun. Aku yang Allah suruh kita sembah. Kita lah sembah Allah. Dia kata. Dia tetap. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah. Dia salah menafsirkan. Tu. Tidak dulu. Tidak aku jadikan jin dan tidak tu kat mana? Kau terus melangkah engkau yang menyembah ke? Tidak, dia kata. Illa liya'budu. Illa melainkan tidak. Tidak kita menyembah, melainkan dialah menyembah. Itu memang tafsir yang sebetul. Yang kita buat tasbih ni tafsir manusia. Saya tak kata salah. Tu tak betul tapi tak yang tepatnya adalah bila kata tak budu ni, dialah yang mengikutkan sistem tu, dialah. Tak budu. Qadar rabbuka tu kita tetap dengan dia, tak ada lain lagi, dia je, barulah semua ikut sistem dia semua. Tapi kalau kita tak dengan dia, kita akan membangkang sistem-sistem dia. Bila membangkang, kita akan dihitung tu kata tadi. Kita merasakanlah tadi. Itu nama hawa nafsu. Bilanya asal hawa nafsu ni? Cuba perhatikan. Hawa nafsu tu datang waktu bila? Siapakah yang mendapat hawa nafsu yang pertama? Nabi Adam. Waktu bila dia tadi dalam syurga seorang-seorang, nikmat macam-macam nikmat, dia tidur bermimpi melihat 2 ekor sepasang burung berteman berdua kan. Lalu dia terjaga dalam mimpi, kalaulah aku ada teman macam burung tu kan. Datang tak? Di situlah Allah Ta'ala kurniakan dia rusuk kanan Adam, kiri Adam. Dia patahkan bawah sekali. Hawa tu pasal perempuan ni bengkok. Rusuk kita kan bengkok. Dijadikan Hawa tu jadi pada rusuk. Jadi Hawa.
Itulah punca akan jadi kita ni berketurunan. Ini cerita Allah Ta'ala punya cerita. Jadi sampai kepada kita semua ada hawa nafsu. Hawa nafsu kita pula daripada mana? Tadi awal-awal hawa nafsu asalnya daripada Adam. Bila dia melihat Allah perlihatkan dalam mimpi dia burung, sepasang burung. Kalau dia kata ingin dia, hawa nafsu Adam ingin ada teman. Allah bagi teman. Itu semua kisah Allah sebenarnya. Dia yang bagi Adam berkeinginan. Jadi supaya jadi apa? Cerita Allah nak ceritakan. Tu semua cerita-cerita Allah. Sampai kepada kita, hawa nafsu kita macam mana pula? Lagi macam-macam hawa nafsu kita. Adam tu satu je dia nak situ kan. Tapi dia satu tu. Jadi Iblis dia tidak akan goda Adam. Dia tahu Adam ni tauhid, mengesahkan Allah. Jadi dia akan goda hawa Adam tu tadi, Siti Hawa. Tu pasal ujian yang berat Adam kena. Jangan hampiri pohon tu. Jangan hampiri. Bila Hawa dengan Adam tak mampulah, Iblis nak goda. Bila keluar kejap Adam pergi mana-mana, Hawa berpisah, waktu tu Iblis datang menyamar sebagai malaikat, dia kata. Dia kata sebenarnya Allah larang Adam tu sebab di situ nikmat besar. Dia bujuklah ke Hawa tadi. Adam tak boleh. Jadi Hawa bila dah dapat pesanan ni, dia pun, ya Abang Adam ni sebenarnya saya dengar cerita kita Allah larang tu sebab buah tu sedap, nikmat. Jadi macam-macam lah dia bujuk apa dia hasut oleh Iblis pada Hawa. Tak makan puluh tahun juga nak dekat tu. Bukan kata terus pergi lawan juga Adam. Tu tadi. Itu yang berlaku dalam kisah-kisah yang Allah Ta'ala nak kisahkan diri dia. Jadi Hawa kita, saya cakap Adam begitu, Hawa kita lebih banyak. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, banyak rupanya. Lagi lama kita tak cari kenal diri, kenal Allah, lagi banyak. Ya Allah, itu yang akan menghijab kita dengan Allah. Bila hijab kita dengan Allah, azab dah tak payah tunggu neraka. Kat sini lagi tanda kita ni dah dapat terbuka pintu neraka ni, kita yang buka. Sebab kat dunia kita tak dapat rasakan kenal diri, kenal Allah, azab lah tu. Kat dunia lagi kita tahu yang penting diri kita, azab lah tu. Ya Allah, tempatkan aku dalam syurga. Tapi kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau tak membasmi kebatilan iaitu diri kau. Qul ja'al haq wa zaqad, matikan diri kau. Diri kau adalah batil. Sebab kau merasa ada kau. Hidup kau bukan nak merasa kau ni hidup. Hidup ni merasakan dia yang hidup. Jangan rasa kau yang hidup. Adam macam tu. Tapi bila datang keinginan dia tu tadi, tu yang bengkok, keinginan tu yang bengkok. Jadi macam mana kita lagi banyak, macam mana kita nak perbuang dia, istighfar, nak perbuangkan dia. Bukan sekadar istighfar, kita sedar bahawa banyak kelemahan-kelemahan kita. Apa punca-punca dia? Kita ni tak menutupi pintu-pintu dia. Apa dia hawa nafsu kita? Nak dipuji orang. Tu hawa nafsu lah tu. Kita buat apa-apa nak orang tahu. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, takut kita nak ceritakan apa yang kita dah buat malam tadi. Walaupun kita buat tajuk tu 20 rakaat ke, 4 jam tengah malam tu kita berzikir ke, takut kita nak bagi tahu dengan orang. Sebab bukan kita, itu dia. Tu kenal diri, kenal Allah tu penting. Tapi kalau tak kenal diri, orang cuit sikit, aku amalan aku tu lah 4 jam tengah malam tu. Itu aku tak boleh tinggal. Melatah terus. Aku, dia kata pula. Allah tu kau letak mana tu waktu tu? Allah dengar. Engkau buat ni ke malam tadi? Engkau dah dengan aku, kau nak cerita dengan orang kau dengan aku. Tak ada adab. Tak ada adab dengan Allah. Sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Tak ada adab. Bila tak ada adab, kau rasalah azab. Bila tak ada adab,
azab. Bila azab, itulah sebenarnya nar. Tak payah kau nak tunggu masuk nanti. Waktu tu kau dah kena azab sebenarnya. Kau tak sedar. Sebab kau tak ada adab. Kau ada rasa kedirian kau tu tadi adalah azab. Maka masuklah pintu mana neraka kau akan masuk nanti. Bila kau tak ubah daripada sekarang. Keluar daripada kepompong kedirian kau. Keluar. Ataupun buangkan kau sebenarnya tak ada. Kosong. Yang ada hanya dia. Ataupun cara gitu. Ataupun cara buang semua. Last sekali Allah yang akan buangkan diri kau sekali. Dengan diri kau sekali. Ataupun kebuang-buang tak mau ada di kakuan diri. Ada cara dia gitu. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah bagi kita bersama-sama menghadiri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan, maka bersyukurlah kita kerana Nabi menyatakan bahawa hadirnya majlis inilah bukanlah sebenarnya mengikut kepada kehidupan harian kita, bukanlah di atas tikar sejadah saja ataupun di masjid surau ke apa, bukan. Kita sentiasa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar pula kepada sahabat-sahabatnya tetap istiqomah, yang dikatakan keesaan dia yang tahu mengesakan pada diri dia. Buat terus mengakuan diri hanya dia saja, yang ada hanya Allah. Dia yang tahu mengesakan pada dirinya sendiri. Itu yang sebenarnya. Itu yang benar-benar yang dikatakan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebetulnya tepat, yang sebenarnya tepat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan tu apa? Dia mendapat satu kenikmatan yang terlalu nikmat yang tak dapat nak diceritakan. Itulah yang dikatakan nikmat. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita sentiasa duduk yang dikatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu, sistem Allah Subhanahu wa taala, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wazidnahum huda, petunjuk supaya kita terus istiqomah, yang dikatakan kepada saya maka kepada para sahabat tadi, istiqomah di dalamnya itu keesaannya sahaja. Itu insya-Allah sama-sama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang, malam mengikut sistem Allah Subhanahu wa taala. Sekian berdoa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia yang memperjalankan diri kita ini, tapi dialah menjalankan dirinya sendiri untuk hadir ke dalam majlis Allah Subhanahu wa taala ini. Setiap mukadimah yang telah disampaikan oleh Ustaz banyak memberi peringatan tentang adanya kedirian kita, supaya kita hilangkan kedirian kita. Tak ada kita lah, yang ada hanya Allah. Sebab yang kita hidup memang kita tiada, yang ada hanya esa dia, esa Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengadakan kedirian kita, itulah yang akan datang macam-macam daripada sekeliling kita yang membuatkan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah bersama-sama kita berpegang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iaitu kita tiada diri kita, iaitu fakir, yang mana disampaikan oleh Ustaz tadi, fakir, tiada kedirian kita, yang ada hanya esa Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah yang diucapkan dua tadi. Orang saudara kita tadi daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kesucian. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat bawa dalam mengadapkan, mengakhlakkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya rasa tidak ada lagi nak kita bicarakan. Cuma saya nak ingatkan balik pada diri kita ini, apa-apa pun hilangkan rasa kedirian, ya. Benar-benar, bukan sekadar kita benar-benar lah, maknanya bersungguh-sungguh benar-benar dan minta lagi pada Allah. Sungguh kon kita dah tak ada kedirian, minta lagi, ya Allah, hilangkanlah kedirian, minta lagi kepada Allah. Walaupun kita dah rasa tak ada kedirian, kita minta lagi sungguh, ya Allah, supaya fakir betul-betul. Supaya fakir betul-betul. Allah sendiri memfakirkan kita. Sebab Rasulullah SAW cukup bangga pakaian fakir. Rasulullah SAW, kebanggaanku menjadi fakir. Jadi kita kena minta macam mana Rasulullah dapat fakir tu. Allah yang kurniakan dia jadi fakir. Fakir ni cukup nikmat. Cukup nikmat besar fakir. Sebab tak ada apa-apa, Allah semua. Itu tempat yang paling nikmat, paling besar lah. Rasakan ada Allah je, tu yang paling itu yang tauhid. Itu yang pahit, yang manis tiada pahit. Tak ada rasa kedirian, dia je kita rasa manis lah, sebenarnya ada pahit. Sebab Allah tu maha sempurna. Bila kita leburkan, tenggelam, sempurna lah kita. Nak bagi kita lagi, maknanya tak ada tu maknanya sempurna. Kalau ada kita lagi, perkataan tu kita pun nak dimaksudkan makna dia je tu. Itulah nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bila tak ada Rasulullah tu Isra' Mi'raj sampai Sidratul Muntaha atau apa tempat yang last tadi, pertemuan untuk bertemu dengan Allah last, di situ dia tenggelam lebur, tak ada diri dia. Di situlah nikmat tu. Bila Rasulullah sebut nikmat tu, at-tahiyyat mubarakat, solat, puji-pujian tinggi-tinggi, dia mengangkat tadi tu, yang memuji tu siapa tu? Dalam keadaan nikmat tu dia puji diri dia sendiri. Tak ada yang lebih nikmat, yang lebih nak dipuji. Itu dia memuji diri dia, cukup waktu tu. Dalam tahiyat tu tadi. Itu makam mahabbah. Makam dalam keadaan zuk dengan Allah. Dia rasa perkataan tu nampak Rasulullah memuji Allah. Sebenarnya Rasulullah tu dah tak ada, sebenarnya dia memuji diri dia. Keadaan dia gitu. Itu maknanya. Baru kita faham. Lepas tu Allah balas pula. Lepas dah ayat dipuji tadi oleh Nabi, sebenarnya dia juga. Kemudian Allah tu membalas, kata dengan berkata pula, Assalamualaikum. Tahiyat tu mengatakan salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Baru perkataan keluar. Nabi tu tadi. Nabi tu adalah sifat-sifat dia juga. Jadi cerita dia juga. Dalam alam tu tadi. Maknanya tak ada lain. Semuanya dia belaka. Itu saya cakap tadi. Kalau kita dah biasa tak ada rasa kedirian kita akan faham lah. Dia kalam dia memuji balik. Yang tadi kata ya mutakalimun, engkau yang sendiri berkata-kata, ya Allah. Kamilah mutakalimin, kami tak punya kata-kata. Jadi kata-katamu ya mutakalimun tu makna engkau lah memuji dirimu. Di mana engkau mendengar pujian tu? Di pendengaran kau juga. Dan di mana engkau rasakan? Bisa kehendak engkau juga. Semuanya dia, mana ada. Kalau dia dah duduk situ boleh faham. Itulah dia saya cakap tadi. Mana ada nak rasa ada kedirian lagi. Itulah tempat yang paling manis, lebih nikmat daripada syurga. Lebih asyik, lebih best daripada segala nikmat yang ada. Wa amma bi ni'mati rabbika, kita tenggelam dalam Tuhan, dalam tak ada. Sebenarnya kita memang tak ada, yang ada hanya dia. Nampak macam tenggelam dengan Allah sebenarnya. Nampak macam Allah tu ada dalam kita. Bukan, sebenarnya kita tak ada. Itu istilahnya. Masa kul huwallah ni kita ni tak ada. Dia yang mengesahkan diri dia. Senang cerita macam tu. Oh, ini si Haji dah mengaku. Bukan mengaku Tuhan. Tak ada, faham tak? Tak ada. La ilaha il. Tak ada. Tapi kau pakai aku ada juga. Mana boleh. Kita semua tak ada.
Habis ni ada, ini ada menunjukkan dia yang mengadakan, mana bukan benda tu ada. Yang mengadakan ni kita kena pandang. Dia tetap satu. Jadi dia jadikan banyak supaya kau jangan buta. Tu semua dia menyatakan diri dia. Jangan kau nampak lain. Sekarang kita nampak lain. Kita nampak dinyatakan banyak. Itu tasbih. Banyak tapi kita kena pandang di sebalik yang dia nyatakan tu, ada siapa yang menyatakan? Dia Esa. Semua ni sekali dia yang tasbih. Kerana dia laisa. Jadi jangan kau cari laisa tu tadi. Cukup dah jelas apa yang dia nyatakan menunjukkan dia laisa. Tahulah kita barulah, ya Allah, tak ada apa. Itu nak diimani, nak dibawa dalam kehidupan ni, nak diyakini 24 jam. Kita tak ada, dia je semua. Itu ya, mudah-mudahan kita dibagi lagi wazidnahum huda, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa kedirian.